Allahu Akbar. Balik pula. Assalamualaikum FM. Waalaikumsalam Wan. Oh, wah. Sorry, kejap. Kamera ni pula. Start sembilan suku FM. Okay. Sebab Wan Suku participant. sembilan suku. Okay. Isyak kan lewat sekarang ni. Okay. Okay, alright. Yang submit yang tu ya FM. Okay, tak apa. Okay dah tu. Ni FM boleh gunakan share screen. Saya guna Mana guna ni? Okay. Sorry. Boleh guna share screen tu? share screen saya tak boleh sebab saya pakai handphone. Oh ya ke? Okey. Tapi kelas saya memang macam ni lah. Saya tak share screen. Okey, tak apa, tak ada masalah. Kita buat style also. Asalkan dia orang faham. Kita tunggulah 9 suku, okey? Sementara tu kita boleh ada kelas ke? Wan ada kelas? Oh, tak ada. Boleh borak-borak dulu sebelum kelas start. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia orang ni sebenarnya FM dia orang dah lama nak belajar copywriting. Okay. Sebab Yuka tahun ni dah masuk tahun keempat. Oh, dah 4 tahun Dah 4 tahun. Sebab memang Wan bila Wan lahir Wan, sebab sebelum ni kalau FM nak tahu Wan 2014 Wan berniaga Wan dengan owner lain lah. Maksudnya Wan bekerja dengan orang tapi Wan yang ke depan. Okey, jadi masa tu apa kata zaman bukan zaman macam sekarang ni lah. Okey, lepas tu 2000 tak silap Wan 2017. Okey, kalau FM pernah tahu yang produk Wan tu. Okey, Wan pernah buat yang tu 2 tahun. Okey, masa tu kita ada provide lah copywriting apa semua. Jadi bila masuk Yuka ni dengan niat Wan nak lahir betul-betul seorang yang berniaga. Maksudnya orang berniaga macam Wan sendiri, masa mula-mula start dulu kita independent. Macam FM sendiri belajar copywriting sendiri kan, betul? Betul. Kan? Jadi kita nak independent. Okey, independent. Jadi Wan 100% stokis dengan ejen bagi kebebasan kepada diorang untuk berkarya. Dia nak pergi kelas mana-mana ke, dia orang nak buat copywriting macam mana pun terpulang. Kan? Jadi tu yang Wan tak ada siapa-siapa yang mengajar copywriting apa semua. Cuma Wan bagi 15 video macam mana nak berniaga dengan produk Yuka. Yang itulah. Jadi hari itulah minggu lepas Wan berhubung dengan FM kan. Setelah Alif bagi tahu FM yang mengajar tim dia. Jadi ini adalah bonus lah kepada tim Yuka. Okey, dengan izin Allah. Okey. Jadi Wan cakap kat dia orang, okeylah ni Allah izinkan untuk belajar copywriting. Belajarlah sebaik mungkin. Masuklah sebab you all sendiri pun cakap dengan copywriting you all boleh menjual, you all boleh buat sale. Ni belajar dengan pakar copywriting. Okey. FM tolong kongsi sedikit bio kepada tim Yuka ni yang dah masuk ni. Bio. Saya nak cakap bio saya. Saya sebenarnya seorang yang introvert. Jadi orang-orang yang saya tak cerita pun siapa saya, orang yang kenal tu disebabkan orang recommend. Jadi saya nak introduce diri bolehlah. Kalau bio tu company yang FM dah tolong?
company yang saya dah tolong, kalau tengok highway dekat saya, apa, kalau billboard highway yang banyak-banyak tu, hampir 90% yang naik billboard tu kebanyakannya saya dah servis lah. Okey, dengar tim 90% yang dekat highway you all lalu, sebab kat sini ada juga yang ramai juga daripada Singapura. FM nak tahu? Singapura kalau tengok Aura Hijab, tu salah satu klien saya yang dah masuk Singapura dah 3 tahun rasanya. FM Dan dah buat copywriting ni, mengajar copywriting dah berapa lama? saya dah dekat 10 tahun juga rasanya. Okey. Ni 10 tahun. Sebab yalah bila letak gambar, kemungkinan orang, sebab macam FM cakap tadi tak provide. FM tak ada macam Tak ada. ramai orang kenal macam sifu-sifu, Dr. Alizan apa semua kan. Orang yang request saya tu atas sebab dia orang recommend. Saya tanya siapa yang recommend. Daripada klien-klien yang dah sedia ada barulah saya servis. Saya tak ambil servis macam buat iklan ke, tak ada. Buat kelas yang besar-besar tak adalah kan. Dia orang request macam dia tahu saya dah servis kawan dia, dan kawan dia recommend, saya tanya. Sebab kadang-kadang sebab yang dalam kalau Abang ni nak besar volume boleh. Pasal saya pakai earpiece. Yang asal dia daripada itulah, yang kawan recommend kawan. Okay. Tetapi macam ni lah, macam semua orang pun dia kena belajar cara nak buat ayat jualan kan. Jadi dengan siapa-siapa pun boleh belajar, sebab dia buat ayat jualan ni macam memasak. Jadi ada cara-cara dia lah. Maknanya kita kena pandai guna resepi tu. Tu mukadimah. Pendek tu. Okey, 9 suku kita akan start full. Sebab yang ni kita warm up kelas dulu. Okey. Jadi kita ada 10 sesi Ni sesi yang pertama, insya-Allah Wanda cakap dekat FM, insya-Allah Khamis malam. Okey, kita akan buatlah, tapi kita tengoklah pada jadual FM juga kan. Setiap minggu akan update lah, hari Isnin ataupun hari Sabtu ke Ahad akan update kepada FM. FM kata hari Khamis on, okey kita akan buat on. Kalau dia cakap hari Rabu on, hari Rabu. Kita tengok pada jadual. So FM dia macam FM cakap tadi 90% yang dekat highway, dibuat kat highway tu dia train kan. Jadi memang jadual dia sangat pack lah kan. Jadi alhamdulillah lah malam ni dengan izin Allah. Dan sebab saya tak boleh nak sebut nama klien-klien saya dengan tepat kan. Jadi mukadimah dia saya bagi macam tu je lah, supaya klien-klien saya tidaklah ni kan. Tapi Wan boleh bagi tahu klien dia sangat besar lah, besar-besar semualah. Cuma ada orang kenal, ada orang tak kenal. Tapi kalau dekat billboard, kalau dah billboard tepi jalan nak pergi ke Johor kan, faham lah kan. Jadi tak apa, tak ada masalah. Yang orang kata yang tu cuma sekarang ni you all semua make sure belajar betul-betul malam ni, dapatkan ilmu. Kalau macam FM minta kita jawab soalan task yang FM bagi tu, dah share kepada FM. Ya, kalau semua hantar pun bukan semua yang FM boleh ni, tapi FM akan relate pada benda tu lah. Jadi kita ambil sebanyak mungkin malam ni. Okey, dan kita ada 10 sesi, mungkin 10 sesi ni berbeza-beza. Dan Wan dah bagi tahu dekat dia orang FM. Okey. Record video ni, okey, Wan tak akan bagi kat dia orang. Cuma sebab benda ni mahal. FM dah 10 tahun dan yang dekat highway tu pun dah makin meningkat company kan. Jadi you all faham lah value macam mana kan. Kalau nak recording ni mungkin lah kita kena something yang you rasa benda ni sangat bernilai. Betul tak FM? Betul. Dia orang yang biasa saya tengok yang berjaya lah, dia hargai apa saja yang orang bagi. Maknanya tak kisah siapa-siapa bagi, kalau dia hargai, maknanya yang saya biasa tengok kejayaan dia orang tu sebab dia orang hargai ilmu, hargai pemberian orang. Maknanya dia tidak anggap benda tu macam sampah ataupun sia-sia.
Lepas tu bila kita belajar, kita kena kosongkan kita punya, orang putih panggil empty of glass, maksudnya kita kena berfikiran terbuka untuk terima ilmu baru. Kalau kita rasa kita tahu semua benda yang kita nak masukkan nanti tak dapat. Macam cawan tu dah penuh. Jadi kita rasa kita dah cukup semua. Bila ada orang nak bagi ilmu yang kadang-kadang bagus, benda tu kadang simple, tapi dia dapat bantu dia buat kerja, dan InsyaAllah boleh orang kata apa, kalau dalam segi marketing and sale ni, boleh bantu dia buat marketing dan sale lah. Sebab malam ni pun FFM kalau tahu memang Wan bagi percuma hadiah bonus kepada tim Yuka yang dah orang kata setia dengan Yuka selama 4 tahun kan. Sebenarnya memang Wan boleh charge kerja orang. Betul. Kan, untuk dapatkan value. Tapi Wan nak bagi orang kata hadiah. Cuma recording sahaja yang terlepas, okey, siapa yang nak dapatkan balik memang akan ada satu orang kata bayaran supaya you all lagi rasa benda ni bernilai. Betul, sebab kelas-kelas yang macam komersial, semua orang boleh akses kelas komersial ni. Cuma kelas-kelas yang tertentu yang terlalu bukan complicated, kelas-kelas yang bernilai tinggi ni jarang orang boleh akses, sebab benda tu pun kadang-kadang kalau kelas-kelas yang private tu sebenarnya harga dia mahal. Kadang-kadang kalau dengar harga pun takut. Bila kita nak ada satu orang consult untuk company, biasa harga permulaan pun dah dekat 10,000 biasanya lah. Yang kalau mana-mana Wan pun tahu, kadang-kadang boleh cecah lebih lagi. Jadi untuk orang-orang yang baru nak mula, dia tak boleh nak akses benda tu. Dan syllabus tu pun kita tak boleh buka macam tu je. Jadi benda tu dia punya value dia orang tak nampak nanti. Betul. Tapi kalau Wan dah niat nak bantu, Wan dah kira orang kata apa, support ejen-ejen, maknanya beruntunglah ejen-ejen yang ada, yang dapat belajar ini kan. InsyaAllah kalau bersungguh-sungguh, apa yang kita buat kalau bersungguh-sungguh, InsyaAllah berjaya lah. Sebab FM ni kalau you all nak tahu, dia pun pakar buat jualan tu. Okey. Jadi Wan sebenarnya ada perancangan juga yang tu. Jadi siap sedia sajalah kan. Cuma kata nanti Wan akan berbincang dengan FM baliklah. Okey FM, kita sembilan suku dah. Okey, kita mulakan dengan Al-Fatihah dulu. Okey, baik. jom. Okey, jadi wasrah kepada FM untuk teruskan untuk kelas malam ni, kelas copywriting untuk sesi yang pertama. Okey, jadi teruskan FM. Okey, baik. Salam sejahtera semua, tak kira di mana berada. Alhamdulillah semua dapat hadir dalam kelas hari ini secara live. Jadi yang bagus dia live sebenarnya. Sebab dalam masa live ni kita bagi tumpuan yang maknanya siapa yang hadir dalam ni boleh orang kata apa, insyaAllah lah. Saya doa juga, selain daripada kita dah baca Al-Fatihah tadi, doakan juga. Biasanya nak belajar ni kita doa supaya buka pintu hati untuk faham apa yang kita belajar. Maknanya seawal-awal doa nak belajar malam ni. Okey, yang seterusnya saya bagi basic yang seterusnya ialah dia ada 3 rencah sebenarnya dalam copywriting ke, dalam buat bisnes ke, dalam apa je lah dalam hidup. Okey, iaitu mula-mula sekali ialah niat. Hari ni kita tak belajar berat sangat sebab hari mula-mula. Kalau saya bagi yang berat nanti tak boleh nak hadam sangat kan. Jadi saya bagi yang basic dulu supaya semua boleh buat kerja. So yang mula-mula sekali dalam copywriting ke, dalam buat jualan ke, dalam belajar ke, dalam apa sajalah, mesti kita mulakan dengan niat. Okey, yang kedua, selepas niat, dia adalah rukun.
Dan yang ketiga, selepas rukun, iaitu amal. Jadi semua yang ada dalam ni, kalau boleh mesti ada macam ni lah. Pen, buku, supaya kita boleh tulis. Sebab kalau tengok balik, pelajaran dia malam ni lah, mula-mula sekali kita kena ada niat. Niat nak belajar malam ni sebab apa. Jadi tuliskan sebelah buku tu, kalau dah tulis niat tu, sebelah ni niat sebab apa. Jangan tulis niat sebab Cik Wan bagi kelas percuma. Kalau niat macam tu, tak lulus lah. Niat sebab apa? Niat sebab adakah betulkan niat tu. Jangan niat kata siapalah cikgu yang macam Cina ni nak tengok dia. Tak boleh. Betulkan niat. Niat datang kelas, niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Niat sebab nak majukan bisnes, sebab niat nak bantu mak ayah ke, niat nak bantu diri sendiri, niat nak cari rezeki, niat nak belajar meniaga. Niat yang elok-elok. Niat itu juga kadang-kadang doa. Selepas itu, kenapa kita kena betulkan niat? Kalau niat kita tak betul, contoh kita niat kita nak sombong, baru niat, kita punya hidung dah naik tinggi. Betul tak? Kalau kita niat kita sombong, kitalah yang bagus, kitalah semua, kitalah yang hebat, kitalah yang kaya, cuba tengok, sebab itu orang panggil dia hidung tinggi. Sebab dia automatically rukun dia jadi sendiri. Tapi kalau kita niat hormat orang tua, rendah diri, bila kita pasang niat pun, rukun tu dia jadi secara automatik. Kita rendah diri, kita hormat orang, kita senyum. Jadi nampak tak kekuatan niat tadi membawa kewibawaan tabiat kita. Okay. Jadi kalau kita betulkan niat, insyaAllah kita punya rukun tu dia jadi elok sikit. Dia tidaklah, sebab kita punya niat tu selaras dengan apa yang kita kehendaki. Bila kita niat bersungguh-sungguh nak belajar, niat kita, rukun kita akan jadi. So rukun ni sebenarnya step by step. Sebab itu saya kata bila kita belajar, kita kena ada pen, kita kena ada buku, kita kena tulis. Dan yang ketiga sekali, kita kena amal. Kenapa kita kena amal? Contoh kalau kita niat kita nak buat teh tarik kata. Niat nak buat teh tarik kan? Sebab apa nak buat teh tarik? Sebab kita dahaga ke? Sebab suami nak ke? Sebab suka-suka ke? Niat nampak Yang seterusnya rukun. Kalau kita kata niat nak buat teh tarik. Teh tarik ni rukun dia kita kena tahu, kena belajar. Kena belajar rukun ni cikgu yang bagi. Step 1 kena beli teh apa. Step 2 kena beli susu apa. Step 3 contohnya step 3 lah, contoh kalau teh tarik, kita tak boleh pakai teh uncang kan. Kita kena rebus teh tu. Kita kena letak susu cair, susu pekat. Lepas tu kita kena pandai tarik. Kalau kita dah tahu rukun, tetapi kalau kita tak amal, kita cuma buat sekali-sekala. So adakah ilmu yang kita dapat tu dia boleh menjadi? Tak kan? So nampak tak 3 rukun yang saya bagi ni lah rukun pelengkap. Maknanya dalam apa yang kita nak buat, mula-mula dengan niat, lepas tu rukun, iaitu step by step, and then kita kena amal. Bila kita kena amal tu maknanya kita kena buat lah. Kalau kita belajar malam ni, amal dia lah, kita kena tulis lah. Lepas tu kita kena buat, kita kena amal kan. Okay, itu mukadimah dia lah untuk belajar. Niat belajar untuk apa, rukun apa, lepas tu kita kena amal. Okay, yang bab yang seterusnya ialah sebab kita dah tahu asas dia, basic dia ni. Copywriting ni sebenarnya cara kita nak menulis buah fikiran, perasaan kita, sebab manusia ni kita pun menjual pada manusia. Jadi bila kita sebagai manusia menjual pada manusia, kita kena faham bahasa manusia. Masih jemput makan semua tu tadi lupa nak pesan. Sediakan sediakan minuman, sediakan apa makan ke malam, belum makan sediakan supaya awak boleh fokus. Baik. So bila kita menjual tadi kepada manusia, kita kena faham 2 bahasa. Bahasa yang manusia gunakan itu bahasa otak,
bahasa akal dengan bahasa hati, memanggil jiwa ataupun emosi. So tulis dalam buku bahasa otak ataupun akal sebab manusia kan, sebab kita berniaga dengan manusia. So bahasa otak, bahasa akal, bahasa hati, bahasa emosi. Alright. Dua benda ni yang kita kena tahu. Okay. Bahasa otak ialah bahasa akal fikiran. Bahasa akal fikiran ni dia tidak daripada hati. Hati, contoh saya bagi hati. Hati dia cakap lain, otak cakap lain. Contoh, dah makan belum? Dah makan belum? Hati lain cakap dia. Hati mungkin kata lapar lah. Apa ni, kan best kalau dia belanja ke, contoh macam tu kan. Tapi bahasa otak dia akan cakap dah makan belum? Itu maknanya kita kena ubah dalam kita buat copywriting. Orang membeli disebabkan emosi, hati, disebabkan emosi. Akal fikiran ni dia untuk sedapkan saja. Contohlah, kadang-kadang kita tengok kan, orang dia beli kereta mewah kan, dia beli kereta harga macam 1,300,000. Kalau kita ikut bahasa akal, kita akan cakap kenapa nak beli kereta harga 500,000, 1,000,000? Beli kereta harga second hand yang 10,000 ke 20,000 pun okey kan, boleh je pergi kerja. Tetapi sebab manusia tu, dia membeli disebabkan emosi. Akal, memanglah akal kata pergi kerja, keluar, naik kenderaan apa-apa pun boleh sampai je dekat destinasi. Jadi kenapa ada orang membeli benda yang mahal? Dia sebab emosi. Sebab emosi tu sebab dia rasa yakin bila dia bawa kereta mewah. Dia rasa orang akan pandang dia, orang akan beri pandangan yang tinggi kan. Ataupun orang akan respect dia, ataupun dia rasa seronok, ataupun dia terpulang pada emosi dia lah. Mungkin dia, emosi dia dalam jiwa dia macam-macam. Mungkin dia nak memikat orang, nak mikat orang supaya orang suka dengan dia kan. Jadi disebabkan, kalau kita tengok balik, cuba tengok apa yang saya cakap. Niat. Niat tu dia daripada dalam. Orang datang membeli ada niat tertentu juga. Jadi kalau kita buat copywriting, kita tak boleh guna bahasa akal fikiran sangat. Akal fikiran perlu ada. Akal fikiran ni lebih kepada fakta, logik akal kan, dipanggil logik. Tapi kita kena lebihkan emosi ataupun perasaan ataupun jiwa. Baik. Dah faham yang tu Kita kena guna bahasa yang orang kata apa? Bahasa yang dalam, yang ada dalam dia punya jiwa, emosi. Dalam hati, emosi dia. Okey, baik. Sekarang ni kita jual minyak wangi. Okey. Kalau awak tengok balik, saya tengok banyak masalah bab harga lah. Kita tengok bab harga kan, dia kata saya rasa harga yang awak jual pun harga yang okey je, tidaklah orang kata apa harga yang high end sangat. High end ni maksudnya harga yang mahal lah. Minyak wangi yang biasanya kita orang jual, kalau dekat pasaran ada yang 300, ada yang RM100. Ni RM21 je FM. Yang ni RM21 dan kandungan dia berapa ml? 15. Okay, 15 ml. Jadi RM21 tu, dan dengan kandungan tu berapa lama boleh pakai minyak wangi tu? Sebulan boleh. Okay, sebulan. Minyak wangi saja ke kita jual ataupun ada produk lain? Kita jual sekarang ni car air freshener. Car air freshener dengan car air freshener je lah. Kita minyak wangi, perfume badan, car air freshener. Badan, car freshener. Kita ada Limet. Okay, perfume badan tu 15 ml. 15, kita ada 6 ml roll on. Okay, 6 ml roll on. 6 ml berapa harga? RM11. RM11. Yang tadi 21. 21.
Ni Wan bagi harga semenanjung Okey, baik. Lepas Lepas tu car freshener pula berapa harga dia? RM10. RM10. Boleh tahan berapa lama? Yang tu kita ada dua. Kita ada tali dengan klik. Okey, tali tu mungkin boleh dah sebulan, tapi klik tu dia tengok pada penggunaan, ada orang cakap sampai 2 bulan, 3 bulan boleh pakai lagi. Okey. Klik boleh tahan 3 bulan. Yang klik tu berapa harga? 10 juga, sama. RM10 sama harga. Ha, Klik ataupun tali. okey. Okey, jadi dia orang fokus semua sekali ke? Limit berapa harga? Limit sekarang ni kita jual dalam RM40. Ada Okay, limit RM40. ada Berapa 4. lama dia boleh tahan tu limit ni? Sebab dia dalam satu box tu kita ada 4. Oh, yang RM40 ni ada 4. Ada 4 color. 4 color. Berapa lama agak-agak boleh tahan? Oi, tak Biasanya tahu. biasanya. Sebab kalau tukar-tukar tu lama. Berapa Ah, lama? Kita ambil masa 2 bulan. 2 bulan, baik. Lepas tu Okay, kita jadi, ada kita jadi ada, mana sorry, kita Okay. ada satu lagi, kita ada yang tengah naik sekarang ni, kita ada detox foot patch. apa dia? Detox foot patch yang tapak-tapak kaki tu. Oh, detox foot patch. Detox foot patch ni Kita okay. jual harga pasaran RM13. RM13, okey. Boleh guna 5 hari. 5 hari. Dalam tu ada berapa keping? 5 keping? 10 keping lah. Okay. Maksudnya 5 hari lah. 5 malam. 10 keping untuk 10 keping untuk 5 hari Okay, baik. Kalau tengokkan harga barang ni bukanlah yang tough, sebab saya punya klien-klien lain kalau tahu dia orang punya harga RM800. Betul. Jadi ada yang RM1,000 lebih. Ini yang first time kot saya buat yang harga yang bawah-bawah RM50 ni. Klien saya biasanya paling murah rasanya RM80. Jadi tapi itulah saya tetap dapat masalah tu kan. dapat masalah harga. Sebenarnya masalah harga ni bukan masalah harga sebenarnya. Kalau saya tengok ni bukan masalah harga. Bukan harga tak salah dekat dalam hal ni. Okay, tapi tak apa, kita akan go through lah benda ni Sebab siapa yang dekat sini yang pernah jual produk yang lebih harga dia mahal, macam 80 ke 100 ke, ada tak dalam ni yang dah pernah buat jualan produk macam tu? Ada sebab ada dalam ni stokis ataupun ejen yang ada produk lain yang dia jual. Ada kan? Ada. Jadi kalau dia tengok harga RM13, RM21, RM40, senyum je dia orang ni. Benda-benda yang RM10 ni orang kata no brainer. Maknanya no brainer macam orang tak payah fikir panjang, dia terus beli je. Jadi okay, kita teruskan kenapa benda yang pasal harga tu berlaku. Salah satu pasal harga yang berlaku tu mungkin kita punya message tu tidak kuat untuk orang mengatakan benda ni macam, ataupun message tu tidak tepat pada audien yang membuatkan audien tu rasa macam dia jadi mahal pula benda tu. Sebenarnya tak benda-benda ni orang boleh beli. Semua orang boleh beli. Okey, baik. Jadi macam mana kita nak cipta satu ayat jualan yang menyebabkan orang minat, nak tahu dan nak beli? Kita kena balancekan ayat jualan kita tadi yang kita pakai logik akal, dia panggil bahasa otak tadi, dengan bahasa jiwa. Bahasa jiwa tu lebihkan. Saya biasa buat, kadang-kadang saya buat emosi punya ayat jualan. Walaupun pada minyak wangi sebenarnya. Walaupun kalau tengok pada limit ni pun kan, kita sebenarnya kita sentuh dia punya emosi dia. Mungkin kalau orang yang tak biasa masuk kelas saya, dia akan rasa macam benda tu macam tak masuk akal lah. Sebab orang biasanya ayat jualan dia biasanya air freshener 15 ml. Bukan, air freshener ni berapa ml? 9 ml. Air freshener 9 ml pada harga RM10. Pewangi dia berapa bau? Ada 10 bau Okey, 10 bau tu apa bau dia? Honeydew, lemon lime, spike, macam apple blossom. Honeydew. Nak semua 10. Yang laju dulu tak apa. Sebab Okay. saya sebab dia orang ada masalah jual air freshener kan.
sekarang ni dia senang cerita macam ni lah. Dia orang ada masalah sekarang ni all Ah, produk tu. tapi ini yang paling murah RM10. Itulah sebenarnya. Sebenarnya yang paling laju adalah perfume 15 ml. Okey. Perfume Ah. 15. Tapi sebenarnya saya dulu ada satu klien. Klien saya ni dia tak boleh jual cup perfume dia. RM10 juga. Dia ada masalah. Dia kata FM tak boleh jual lah. Kata berapa ni? RM10 ni barang tak boleh jual lah. Tak tahu lah. Dia kata ada banyak pesaing lah apa. Sebenarnya tak. Selepas sebelah kita repair dia punya copywriting, dia punya jualan lepas 3 bulan meletup. Lepas 6 bulan tu ada syarikat besar nak beli pula syarikat dia. Okey, sebab kalau FM nak tahu, sebab sekarang ni yang klip kita first kat Malaysia yang buat. Klip saya tak tahu yang klip ni macam mana, saya tak faham. Yang jenis gantung, sekarang ni FM pernah tengok yang gantung kan? Gantung tu biasa tapi kita tukar kepada klip. Maksudnya klip pada Kejap. Okey ni. Ni. Okey, biasa tali kan, yang kayu kan. Tapi Wan tukar kepada klip. Wah, cantik. Okey, jadi kita first. Kita memang first. Dan kita yang kekalkan sekarang ni. Dan convenient kan. Okey. Baik. Kalau kita tengok bagi lagi dua lah. Dipanggil honeydew lagi. Honeydew, apple blossom. Apple blossom. Sakura. Okey, baik. Apa yang saya buat, ada klien saya pun dia jual minyak wangi macam ni. Ada satu lagi minyak wangi yang satu lagi lah. Okey. Jadi apa yang saya buat adalah saya suruh dia orang buat, kalau tak awak buat copywriting, nanti semua yang ada dalam ni dia akan buat copywriting guna akal. Jadi dia akan cuma cakap okey, minyak wangi ni honeydew. 9 ml. Jenis klip. Harga RM10. Itu saja. Kan? Tetapi kalau kita guna emosi, contoh kita tengok manusia yang kita nak jual tu, kita kena, bila kita menjual ni, kita jangan kita rasa nak jual pada semua orang. Jangan. Itu masalah yang semua hadapi lah. Dia nak jual daripada kanak-kanak sekolah sampailah tok nenek. Itu yang masalah dia. Bila kita target semua orang untuk kita sampaikan satu-satu mesej tu. Jadi petua dia macam ni. Kalau dekat laut ikan, laut dalam tu, kita nak tangkap ikan apa? Nampak macam jahat lah. Macam bukan sebenarnya nak bagi persepsi supaya awak boleh berfikir. Maknanya manusia yang kita nak target ni macam mana orang dia. Macam tu lah kalau kita pergi laut, kita nak tangkap ikan apa? Ikan bilis ke? Ikan kerapu ke? Ikan apa? Perlu tahu satu spesifik ikan. Supaya umpan yang kita nak bagi tu untuk ikan tu je lah. Kita tak boleh kata nak tangkap tenggiri, nak tangkap kerapu, nak tangkap ikan merah, nak tangkap semua ikan dalam sekali kita nak buat tu. Sebab bila kita dapat tangkap satu ikan, kita boleh tangkap ikan yang lain lagi. Jadi specifically, kalau boleh, dekat dalam buku ni, dalam buku nota awak tu, mesti awak target seseorang. Siapakah orang yang awak nak? Maksudnya bukan target lah. Maksudnya orang yang awak nak sampaikan mesej ni, maksudnya produk yang awak ada ni bagus. Awak nak sharekan produk yang bagus ni pada siapa orang tu? Dia punya pekerjaan dia cikgu ke? Umur dia, berapa umur dia? Cuba tulis satu. Dekat dalam buku tu, saya nak target siapa? Peguam ke? Siapa? Dia lelaki ke perempuan? Seorang saja, jangan ramai-ramai. Satu saja untuk kita cipta ayat jualan. So saya bagi awak 1 minit untuk awak tulis. Tak kisahlah awak nak tulis 2-3 macam kalau dalam bentuk ikan tadi supaya lebih mudah faham, awak nak target tenggiri, awak nak target ikan kerapu. Tapi janganlah tulis tenggiri dengan kerapu pula dalam buku nota. Awak tulis siapa orang tu, umur dia berapa, lelaki, duduk dekat mana,
apa hobi dia. Hobi ni macam contoh, apa minat dia. Contoh saya bagi nama dia Alia. Contoh. Lepas tu dia umur dalam 23 kata. Lepas tu rambut dia paras-paras bahu kata kan. Kalau dia pakai tudung, cakap pakai tudung. And then dia suka apa? Hobi dia mungkin main golf kan, kita tak tahu. Dia minat main golf. Lepas tu dia suka melancong. Dia suka pergi hotel-hotel. Dia suka pergi makan-makan tempat yang menarik. Macam itulah maksudnya. Kalau nak detail lagi sampai apa dia punya saiz kasut ke, ketinggian dia, tapi itu terlalu detail. Cuma ni saya nak yang basic sajalah. Basic saja. Cuba tulis, buat 2 atau 3. Dipanggil, ni kita panggil, ada orang panggil customer avatar ataupun persona, ataupun kalau saya panggil kriteria, ataupun kita senang panggil lah audien. Kalau dalam Facebook dia panggil audien yang kita nak gapai atau yang kita nak capai tadi. So saya bagi 1 minit untuk awak buat homework ni, 1 minit je. Dalam 9.39 kan saya masuk balik. Sekejap saya ada sikit hal. 1 minit je saya bagi Siap. Okey, yang mana yang nak kongsikan jawapan tu tolong angkat tangan. Wan akan open sound. Ada yang dah kongsi kan jawapan dia? Siapa nak kongsikan? Okay, mungkin ramai yang dalam ni pemalu juga macam saya, introvert. Sebab kalau Wan kongsikan dia tak kena. Sekarang ni Wan nak minta stokis dengan ejen. Okay, tak apa, kita teruskan. Nanti tulis dalam buku, ramai yang introvert tu. Ramai yang introvert. Jadi, bila kita dah jumpa satu persona tu, kita boleh, yang paling kita boleh target adalah hobi lah. Bila kita dah tahu dia punya umur berapa, dia punya ni, dan kita tengok hobi dia. Kesukaan dia lah, maksudnya kesukaan dia agak-agak apa yang dia suka sangat. Jangan cakap dia suka minyak wangi, kan? Maksudnya something yang kegemaran dia. Maknanya kalau awak tak boleh cari orang yang hobi apa, cuba tengok diri sendiri. Kalau tak, tulis hobi sendiri. Hobi saya apa? Apa hobi awak lah, maksudnya bukan hobi saya lah. Hobi Wan suka apa, Wan? Okey, sekarang ni buat masa sekarang ni memang Wan suka berniaga lah. Tapi Business, bisnes lah.
Okay. So bila orang yang suka bisnes, dia nak lebih satu keterampilan dia lah. Maknanya dia perlukan satu daya keterampilan untuk dia buat kerja dia, hobi kan. So nanti kita akan, sebab ni satu contoh saja. Kalau satu contoh nanti awak tak nampak dia punya ni lah. Okay. Yang kedua yang saya cakap golf kata kan. Golf. Okay. Mungkin awak tak minat golf, tetapi orang yang satu lagi, sebab apa saya cakap business, golf, orang-orang yang main, orang yang bukan main business, orang-orang yang main golf, orang-orang yang buat business, orang yang dia ada kekuatan kewangan. Sebab hobi tu sendiri pun dah mahal. Jadi cari hobi orang yang, dia boleh katakan hobi-hobi orang yang, kalau bahasa orang putih have, orang Melayu kata ada-ada kan. Cari hobi orang yang ada-ada. Orang ada-ada apa yang hobi dia. Jadi kita akan ceritakan kisah orang tu. Jadi kita kena study sikit. At least kita kena pergi Google, kita kena pergi forum tentang orang yang main golf ataupun orang yang buat bisnes tadi. Jadi orang yang buat bisnes ni betul. Dia akan jaga keterampilan dia. Dia nak tingkatkan keyakinan dia. Dia akan jumpa ramai orang. Itu betul. Dia biasanya orang bisnes ni pun kan, dia suka minyak wangi sebenarnya. Dia sebab dia bila dia jaga keterampilan, dia akan jaga bau dia sekali. Bukannya potongan rambut ke, kuku dia pendek saja, tak. Dia akan jaga bau dia juga. Dia nak satu bau yang membawa ciri-ciri dia sebagai usahawan. Okay. Jadi bila kita buat ayat jualan, kita dah tahu orang tu suka buat bisnes dan dia ada kewangan, kita kena target seorang dulu. Maksudnya jantina untuk kita cerita ni, kita kena target dulu. Adakah dia lelaki ataupun dia perempuan. Okay, baik. So kalau lelaki, umur dia lebih kurang berapa yang kita nak target. Sebab minyak wangi ni untuk orang yang muda, dia suka yang fresh, dia suka yang bau yang sophisticated, dia suka yang bau yang buat orang respect dia, ataupun bau yang buat orang rasa macam wow, kaya bau kau ni, contohnya tu kan. Kalau perempuan pula, dia lebih kepada bau yang dia suka bau yang menggoda, dia suka bau yang macam tunjuk dia tertarik, tunjukkan dia ni boleh berdikari sebab dia buat bisnes dan dia orang yang boleh ada jati diri, maksudnya tak ada orang pun aku boleh hidup contoh-contoh tu maksudnya kan, untuk perempuan kan. Okay. Jadi ciri-ciri tu sajalah yang kita ceritakan dalam copywriting. Maksudnya macam ni. Aku pergi meeting tadi, klien tegur minyak wangi aku. Ayat dia macam tu je, simple. Dia cakap, weh, kaya bau kau ni. Itu headline yang simple saja. Yang kita cerita, aku buat bisnes, aku jumpa klien, bau macam ni. Bau apa ni? Nampak tak? Dia rasa macam nak tahu. Jadi sebagai so kita boleh cerita lah, maknanya kita cerita contoh, kita namakan seorang tu ialah nama dia, katalah nama orang bisnes kita panggil satu nama macam Ma'ruf ke, ataupun nak pakai Wan pun boleh kan. Wan baru jumpa klien dia, okay, and then klien dia orang kata apa, tertanya-tanya bau apa yang dia pakai ni, sebab sedap sangat sampai dia punya pelanggan tu ikut masuk lift sebab nak tahu minyak wangi apa je yang dia pakai. Itu buatkan orang kata macam tu. Ataupun kita boleh buat satu cerita, kalau kata orang yang buat bisnes itu satu, kalau kita baca niat orang pakai minyak wangi sendiri pun, orang yang pakai minyak wangi sendiri pun, dia niat dia pakai tu pun dia nak memikat. Dia nak ada satu daya yang menawan kan. Jadi kita boleh cakap mana sekejap Yuka. Spray Yuka, 2 kali spray minyak wangi Yuka
orang sampai nak minta baju yang saya pakai. Sampai dia nak pinjam baju buat balik. Sebab spray Yuka sebab spray minyak wangi Yuka sebab spray 2 kali. Sebab apa spray 2 kali? Bahasa manusia ni dia suka yang mudah. 2 kali. Hanya mudah. Itu yang menyebabkan dia tertarik. Bahasa-bahasa tu nanti kita akan belajar dalam pelajaran yang seterusnya. Alright. Jadi bila awak sebut macam tu, barulah minyak wangi awak berbeza, unik daripada yang lain. Sebab kalau awak cerita minyak wangi je, nanti dia tanya bau apa? Bau macam mana? Tapi bila kita cerita function dia dengan hobi dia tak tanya dah yang tu. Yang dia nak ialah dia nak puaskan emosi dia. Yang mengatakan, weh serius lah, orang boleh sampai minta baju macam mana power minyak wangi ni? Mesti sedap bau dia. So benda yang macam tu lah yang kita buat dalam copywriting, biasanya nampak macam tak masuk akal lah. Nampak macam tak masuk akal. Kenapa nak buat ayat jualan macam tu? Tetapi ayat-ayat jualan yang macam saya gunakan ni sekarang dah digunakan pula oleh company-company yang kita tengok. Kalau company yang besar-besar dulu susah nak pakai benda-benda macam ni. Tetapi apa-apa saja yang bermain dengan emosi, dia orang dah start guna pun. Kalau awak tengok company-company besar kan, dia dah start guna dalam iklan radio, dalam TV. Tak kisahlah apa je isu, dia akan cari trigger emotional trigger ataupun benda yang boleh trigger emosi untuk dia ceritakan dalam ayat jualan dia supaya orang nak tahu lebih lanjut lagi. Jadi jangan kata adakah seperti bercerita. Yes, kalau boleh kita buat dalam bentuk cerita supaya orang lagi faham. Sebab kalau kita terlalu keras sangat, dia tak main emosi. Kalau kita cakap perfume Yuka 15 ml tahan 2 bulan. Lepas tu kita cakap lagi bau dia boleh kekal dekat badan sehingga 24 jam. So benda tu macam itu semua orang benda yang dia panggil logik kan, logik. Logik tu dia setakat situ je lah. Nanti bila orang tu nak beli kan dia tanya ada diskaun lagi tak? Ni kenapa mahal? Sebab awak tak ada main emosi. Contoh emosi yang kita boleh buat ialah husband puji saya pakai minyak wangi Yuka, tapi dia suruh saya dia suruh saya stop kalau saya nak. Dia tak bagi saya spray kalau saya nak pergi kerja. Husband bagi kalau saya pakai Yuka kat rumah, tapi kalau nak pergi kerja dia tak bagi saya spray. Sebab apa? Dia takut orang terpikat dengan saya. Contoh macam tu. Maknanya orang nak tahu minyak wangi ni macam special, macam ini yang kita pernah guna ayat jualan macam tu. Husband suruh stop spray ataupun wife suruh stop spray. Ayat tu saja menyebabkan orang nak tahu kenapa pula wife dia tak bagi dia pakai minyak wangi, ataupun kenapa pula husband dia tak bagi dia pakai minyak wangi ni. Rupanya bila dia tahu minyak wangi tu terlalu menggoda, maknanya orang bau minyak wangi tu kadang-kadang silap bulan boleh jatuh cinta. Itu benda yang kita selalu gunalah. Tapi mula-mula ni awak akan rasa janggal lah, sebab macam biasalah, macam saya cakap, manusia tu dia guna bahasa akal biasanya. Dia tak guna bahasa hati. Bahasa hati ni benda yang sebenarnya apa yang dia nak. Tapi bila dia cakap guna bahasa akal, dia jadi lain. Contoh yang awak dapat soalan-soalan, contoh saya bagi contoh yang basic, bukan pasal kerja dulu, saya bagi yang basic dulu. Berhenti tak dekat stesen minyak? Perempuan dia biasa guna ayat tu. Berhenti tak dekat stesen minyak? Sebenarnya dia nak buang air kecil. Tapi dia guna bahasa akal.
Dia tak nak cakap, saya nak buang air kecil lah, nanti kalau ada stesen minyak berhenti. Biasanya dia akan terbalik. Lapar tak? Nak makan tak? Dia tak cakap yang saya malas nak masak, kita makan luar boleh tak? Dia tak nak cakap yang tu. Customer macam tu lah. Customer akan cakap, ni ada garanti tak? Dia tak cakap yang saya sebenarnya saya takut kalau beli ni takut tak puas hati. Dia tak kata tu. Dia cakap, ni ada jaminan ke? Kenapa dia guna bahasa akal? Sebab sedangkan dia kata dia cuma nak cakap kalau saya beli kalau tak puas hati macam mana. Sebenarnya nak cakap yang tu. Kalau takutlah saya beli nanti tak kena dengan jiwa, macam mana? Boleh pulang duit tak? Dia cakap macam tu. Dia tak guna bahasa hati. Dia akan guna bahasa akal. Jadi copywriter yang bagus, dia kena faham. Dia kena baca, dia bukan baca firasat lah. Maknanya dia akan cuba, kalau orang putih selalu cakap duduk dalam kasut kan. Duduk dalam kasut. Dia kata, orang putih panggil wears the client shoes lah. Maksudnya duduk dalam kasut. Duduk dalam kasut ataupun dalam bahasa tu bagi saya tak tepat lagi. Kalau saya duduk dalam hati dan akal fikiran pelanggan kita. Dia lebih mudah. Kita fokus dekat situ lah. Maksudnya tak perlu nak fokus dekat tempat lain, fokus pada hati dan jiwa, hati, emosi dan juga logik akal dia. Jadi kalau logik akal kita cakap, Akak rasa mahal ke kalau RM21 untuk kita pakai sebulan? Tu kita tanya tu. Akak rasa mahal ke kalau RM21 kita boleh pakai sebulan? Dia akan cakap apa? Kalau saya tanya ramai orang yang dalam ni, RM21 untuk pakai sebulan ni agak-agak mahal tak? Jawab dekat komen ke. Cuba, tak mahal. Kalau dia kata tak mahal, macam itulah juga kat saya pun, saya berfikiran yang samalah. Benda ni berbaloi lah kalau RM21 tak sampai RM1 pun mampu milik kan. Kalau dia kata mahal kan, mahal RM21. Sebenarnya Kak, betul lah. Saya pun dulu fikir macam mahal juga RM21 kan. Tapi bila saya pakai tu sebenarnya, kadang-kadang bau dia tu yang menyebabkan kita rasa seronok Kak. Pengalaman saya pakai minyak wangi ni, bila saya pakai tu ada satu kes tu, orang tu sampai nak tengok botol minyak wangi saya. Saya lelaki tapi dia nak tengok botol tu, saya tunjuklah warna pink. Dia pun cakap, ni minyak wangi perempuan ke lelaki? Saya kata minyak wangi lelaki. Saya pun pelik juga kenapa dia punya botol warna pink. Tetapi sebenarnya sekarang ni kita dah tak ada gender, orang kata apa, tidak panggil racism. Kalau racism lah, kalau ikut perkauman. Kalau gender ni kita mungkin panggil genderism kot. Kita tak ada memilih mana-mana sebab ini unisex. Maknanya lelaki perempuan boleh pakai. Dia unisex. Dia tengok pembawaan kita, bau badan kita bila kena minyak wangi tu dia lain. Dia akan bau tahan lama walaupun selepas baju. Nampak? Jadi kita sendiri puas hati dengan produk yang kita jual. Cuma klien yang dekat luar sana macam kita mula-mula dululah. Sebab kita tak tahu kualiti dia, jadi kita ada ragu-ragu sebenarnya. Tapi sebab kita dah pakai, kita ada pengalaman. Benda tu best. Yang ini yang kita kena ceritakan dekat customer kita. Macam kita cakap lah, mula-mula dulu pun saya tengok pun saya tak berapa minat sangat. Saya tengok macam tu je lah, macam 5-6 kali juga iklan lalu. Tapi bila saya terdetik nak cuba tu, bila saya try, rupanya best Kak. Berbaloi sangat dengan harga dia. Bau dia pula Kak tak boleh jumpa mana-mana. Bau dia ni Kak, bau dia ni macam kalau kita jatuh cinta kan, dia panggil first love. Kira akak akan jatuh cinta macam orang mula-mula bercinta kan, akak akan ingat balik momen-momen tu. Momen-momen pergi pantai dengan couple, dengan boyfriend. Minyak wangi ni ceritakan tu. Akak tak boleh lupa benda tu sebab bau tu akan ingatkan kenangan akak dengan husband akak bila dating tepi pantai. Syadu Kak. Try minyak wangi ni. Cuba je. Nanti akak akan dapat tahu benda tu. So cerita dia macam ni lah, maknanya boleh ceritakan kalau ada bahan dalam tu
Contohnya katalah ada bahan dalam tu rose, kata contohlah kan. Rose yang dia gunakan ni lah rose yang daripada Bulgaria, rose hitam. Memang rare, payah dapat. Lepas tu dalam satu botol tu pati dia untuk dapatkan pati yang setitis tu hampir satu lori van, satu lori jugalah untuk dapatkan titisan rose Bulgaria tu. Nak masukkan dalam botol Yuka ni, itulah dia punya berapa banyak kapasiti bunga yang dimasukkan dalam tu. Maknanya kepekatan dia tinggi Kak. Jadi kepekatan dia tinggi, dia punya blending dia seimbang. Bila Kak pakai tu tak pening kepala, bau dia sophisticated lah. Maknanya orang akan puji akak dalam hati lah. Kalau dia bau tu, dia akan cakap macam ni, hebat bau dia ni. Hebat. Ataupun kalau lelaki yang terbau, dia akan kalau lah aku dapat couple dengan dia, contoh macam tu. Maknanya memikat, maknanya akak punya aura pembawakan diri pun jadi macam meningkat kan. Jadi akak cuba pakai, tengok dengan husband akak, tengok reaksi dia macam mana. Tengok malam-malam, tengok ketat tak dia peluk tu. Kalau longgar sikit tengok, akak tengok cuba pakai ni. Mungkin ketat sampai pagi dia peluk tu, guling-guling kot. Cubalah kalau tak percaya. So, benda macam tu lah ayat yang kita kena jual. Kalau kita just jual secara logik akal, kita boleh cerita tu je lah. 9ml, 15ml kita ada dua, bau dia ni lah. Jadi maknanya tak ada sentuhan emosi. Jadi kalau macam kita tahu hobi orang tu, kita tahu apa yang dia suka, kita ceritakan kena dengan hobi dia, hobi yang dia buat tu, kita punya jualan tu akan dipanggil sync. Dia akan connect dengan audien kita. Saya sambung sikit lagi bab minyak wangi. Nanti ada sebab ada lagi kan, macam detox ni nanti kita akan buat lah. Car freshener limit ni nanti kita buat. Yang kata yang payah nak jual minyak wangi kereta ni sebab yang sama jugalah, sebab awak cuma cakap honeydew, awak cuma cakap apple blossom, sakura. Tapi kalau awak gunakan sakura, kata sakura ni bunga, kita cakap dalam copywriting tu bunga ni memang ada kat Jepun dan dia akan luruh masa musim bunga, masa musim orang kata musim panas kot. Mungkin musim salji. Dan awak kena ceritakan kenapa sakura. Banyak orang tak tahu sakura. Pok wangi sakura ni dia masukkan dalam produk-produk mainstream. Kenapa dia jadikan bahan mencuci intimasi, kenapa dia masukkan dalam shampoo. Sakura kan, kenapa dia bubur dekat dalam untuk kita punya alat solidkan bau sakura kan. Jadi awak kena ceritakan function sakura tu sendiri. Function dia apa. Kalau dapat sebut dia punya bahasa saintifik dia pun lagi bagus, sebab yang saya bantu company yang satu tu dia buat bau ni jasmine. Dia buat bau apple, dia buat bau zest, bau macam orange, bau lemon kan. Saya cakap cuba study balik apa function bau tu. And then dia kata ada hilang-hilang kan. So saya kata hilang-hilang ni untuk bagi orang rasa tenang. Orang yang ada migraine, orang yang ada pening kepala, mudah pening kepala, orang yang dalam keadaan stres. Kalau dia bau hilang-hilang ni dia akan rasa tenang sikit secara saintifiknya. Kajian yang dia orang dah buat memang kalau ada bau hilang-hilang ni orang tu akan lebih relax, mudah. Kalau susah nak tidur malam, kalau dia ada bau hilang-hilang ni dia rasa mudah. Contoh bau-bau lain ada yang mudahkan pernafasan, macam contoh bau-bau zest, bau lemon ni dia mudahkan pernafasan, dia bau fresh, dia bagi semangat pagi. Maknanya bila kita bau tu kita rasa segar. Jadi lepas dia ubah function untuk setiap minyak wangi tu, dia punya jualan meningkat lah. Sebab itu saja. Sebab kita sentuh emosi orang. Kita tak cakap kita jual car freshener je. Kita cakap function bau tu untuk apa. Jadi aku drive aku selalu mengantuk. Tak rasa, aku rasa stres, rasa macam tertekan, drive, mengantuk kan.
Jadi dia showkanlah satu bau tu untuk customer tu bila pasang kat kereta dia akan lebih rasa cergas bila mandu. Dan bau tu memang bantu pun sebenarnya. Kadang-kadang bau dalam kereta kan, kalau bau yang ada bau-bau yang kita suka tu kan, kita seronok drive kan. Jadi ceritakan function minyak wangi tu secara emosi, insyaAllah bolehlah buat jualan. Jadi sekarang ni sebab dah pukul 10 kan, ada tak soalan yang nak tahu ke ataupun ada Kita buka lah 15 minit. Okey, sebab kita habis 10 suku, 15 minit ni untuk anda tanya soalan kepada FM. Sebab untuk mukadimah untuk sesi yang pertama ni bagi Wan banyak benda yang FM dah cerita. Dan idea tu untuk buat live, dalam live pun siapa yang suka buat live, copywriting yang FM cerita tu memang insya-Allah boleh buat jualan lah. Kan, dan FM kan mungkin next nanti kita boleh buat copywriting untuk recruit agent, sebab ada kat sini recruit agent juga. boleh. Okey. Ada soalan? Wan ada 2 soalan. Tapi kita ni Wan open dulu kepada stocking dengan agent. Kalau ada soalan, kalau nak bersuara, tolong letak ikon tangan. Nanti Wan open. Kalau tidak, tulis dekat ni. Ni ada bagi satu ni kat Kamariah ni dia tulis lebih ada keyakinan diri dengan haruman minyak wangi Yuka bila bertugas. Contoh every rose, apa-apa haruman. Contohlah. Okey tak dengan ayat ini? Dia tanya FM. Lebih ada keyakinan diri dengan haruman minyak wangi Yuka. Okey, ni bahasa still lagi bahasa logik akal. Okey. Lebih keyakinan diri tu dia kena detailskan lagi. Macam contoh contoh saya beritahu satu contoh emosi. Bila kita dalam keadaan takut, itu emosi. Yakin juga emosi. Tetapi kalau takut, kita akan tangan menggigil. Kita punya dahi berpeluh. Kan? Lepas tu kita punya jantung ni dudak kan. Kalau kita boleh cerita emosi yang macam tu, boleh ceritakan, yes. Yakin tu lebih confident untuk pergi kerja kan. Lebih confident untuk lebih ada keyakinan diri dengan haruman minyak wangi. Keyakinan diri tu yes, memang bahasa emosi, tetapi tak dapat nak tunjuk macam tadi kan. Emosi takut, kita menggigil, dahi berpeluh, jantung berdegup, dudak kan. Nafas macam tak sampai. Okey. Cari emosi yang macam tu, macam contoh jumpa boyfriend lama atau jumpa kekasih lama tu. Tangan menggigil, jantung berdegup laju, dudak. Kan? Okay. So bila kita cakap macam tu, dia akan relate dengan apa yang kita cerita dan dia nak tahu lebih lanjut lagi. Contoh, terserempak pula dengan contoh X ke, contoh lah kan. Lepas tu jantung tu berdegup laju kan. Lepas tu terserempak pula dia, tak sangka pula. Bukannya dia tanya sihat ke, duduk mana, tak, dia tanya minyak wangi apa yang kau pakai kan. Saya pun macam terkejut juga tapi segan lah, malu, muka pun merah nak cerita kan. Tapi itulah saya pakai Yuka. Contoh. Dia mesti ada benda tu. Okey. Okey, soalan Wan. Okey. Silakan. Sebab sekarang ni boleh katakan stocking dengan ejen, diorang menggunakan jualan dekat online. Jadi mungkin ada soalan juga daripada diorang ni, mungkin sama macam Wan. Kan kita sekarang ni 2022. Adakah copywriting yang FM cerita ni memang relate untuk 2022? Okay, baik.
teknik copywriting ni dia sebenarnya yang saya kupas, yang saya bagi ni, bila bermain dengan emosi, bila bermain dengan jiwa, bila bermain dengan manusia, dia akan relate sampai bila-bila pun daripada awal dan sampailah. Sebab dia yang saya kupas ni lebih kurang macam ni tau. Saya kupas kalau dalam bahasa kitab dia, Nabi Adam. Nabi Adam tu dimasukkan roh. Jadi masa dimasukkan roh tu daripada atas, dia punya mata ada buka sikit. Dan bila mata dia buka, dia dah tengok kiri kanan. Dia tidak, pandangan dia tak tepat. Bukannya dia pandang satu arah, dia mata dia dah kiri kanan dah. Bila dah turun ke hidung tu, dia dah start ambil nafas. Dan dia dah macam menganga. Lepas roh tu sampai ke badan sekitar sini, dia dah nak bergerak dah. Bila dia dah sampai, belum sampai kaki lagi pun dia dah nak berjalan. So, manusia ni dia suka, satu dia nak belajar dan dia nak ambil tahu. Lepas tu, bila Nabi Adam tu sorang-sorang, dia punya akal berjalan. Dia tengok burung, kenapa burung tu berpasangan. Dia dah start dia punya rohani, jiwa dia minta benda tu kan. Jadi dapatlah dia hawa. Sebab hawa tadi tu, dia panggil emosi ni, kadang-kadang dia nak dengan nafsu tu, dia susah nak explain, tapi benda tu lah Sampai bila-bila lah. Dia sampai bila-bila. Okay, Hawa pula perempuan sukakan perhiasan, suka batu permata, suka emas. Memang dah sifat dia. Jadi bila kita buat style ni, dia style manusia, dia akan relate sampai bila-bila. Okay. Ni ada soalan. Boleh tak kita mulakan dengan fakta, kemudian cipta cerita yang berkaitan dengan fakta tersebut? Okey, nak terbalikkan. Baik. Saya dah saya dah kitabkan. Ada buku dah. Jadi untuk memudahkan, kalau untuk style fakta dulu, untuk kita buat copywriting, saya selalu guna teknik ni. PASA. Okey, PASA. Jadi PASA tu singkatan kepada PSR. Yang tu di kelas mana tu akan masuk nanti? Ni yang seterusnya nanti. Kita simpan dulu. Kalau boleh kita simpan dulu. Maksudnya akan ada nanti kelas, nanti next class. Memang ada. Okey, jadi kena masuk next class sebab nak ulas benda tu, buat percaya ambil masa yang panjang, betul? Memang betul lah. Okey. Ini baru mukadimah pun dah habis 1 jam. sebenarnya 1 jam ni tak cukup sebenarnya. Okey, tapi best lah, best. Bagi Wan, biasa kita masuk copywriting memang mengantuk. Tapi malam ni memang tak rasa sejam tu. Kan? Saya semua dah tidur. Sebab video tak buka kan? Inilah. Saya ada yang dah tertidur kan. Dia orang fokus ni, dia orang fokus. Jadi satu yang Wan nak tanya satu. Okey. Sekarang ni Wan dapat juga masalah ni. Okey, kebanyakan stoki dengan ejen, dia orang tak pandai nak menulis panjang FM. Okey, jadi sekarang ni macam FM cerita malam ni, okey, tentang emosi. Okey tak kalau mereka menulis copywriting, okey, menjadikan satu persoalan bagi orang. Sebagai contoh macam FM cakap tadi, okey, aku pagi tadi aku aku ada pakai satu perfume. Sampaikan isteri aku macam tak bagi stok untuk pakai perfume tu. Sebagai contoh macam itulah. Okey. Kan, lepas tu dia pun publish dekat Facebook. Boleh. Sebenarnya boleh. Tu persoalannya. Jadi adakah benda tu dia orang boleh buat? Boleh. Boleh buat sebenarnya. Sebenarnya
copywriting kalau kita buat dekat wall, kita buat live, sebenarnya dia lebih kepada macam review apa saja yang kita rasa macam benda tu relate kan. Kita boleh ceritakan sebenarnya. Lebih-lebih lagi kalau benda tu dia benda yang orang putih panggil intrigue lah. Intrigue ni benda yang macam dia tertanya-tanya nak tahu lebih lagi. Sebab macam tadi bila kita kata, husband aku suruh aku pakai, dia tak bagi aku stop pakai minyak wangi ni. Itu yang menyebabkan orang tanya, kau pakai minyak wangi apa ni? Itu dia. Okey, ada 3 minit lagi. Okey, sekarang ni pun soalan yang selalu ditanya sebab kebanyakan memang tak pandai nak menulis panjang ni dan tak ada idea nak tulis panjang. Kan? Okey, sekarang ni FAM boleh tak dari segi pengalaman FAM 10 tahun jaga company-company besar dan jualan sampaikan ada company nak kena beli lagi. Kan? Copywriting yang mana yang efektif, panjang ataupun pendek? Yang selalu boleh buat jualan. Kalau dulu semua orang akan cakap panjang. Panjang kita boleh cerita sampai habis. Lepas tu datanglah pemikiran baru yang mengatakan panjang sangatlah copywriting kan. Buat pendek je. Ya, saya tak kata yang tu salah. Betul juga nak buat pendek boleh, nak buat panjang boleh. Tapi kalau tanya copywriter yang betul-betul copywriter, kita orang memang tulis panjang-panjang. Sebab apa kita orang tulis panjang-panjang? Kadang-kadang kita rasa macam sebab orang yang newbies kan, dia akan cakap, siapa nak baca copywriting panjang-panjang kan? Tapi awak pernah tengok movie 1 jam, 2 jam. Awak pun pernah juga baca buku. Jadi kat mana yang kata orang tak baca yang panjang? Orang tak baca yang panjang tu bila awak punya cerita tu tak menarik. Sebab itu kalau movie panjang pun kalau mula-mula tak menarik, malas nak tengok. So mesti copywriting tu mesti menarik. Dan kalau dalam media sosial ni kita buat sedang-sedang saja, jangan pendek sangat. Kalau pendek sangat dia tak sebab orang pun tak nak tahu lagi kan. Pendek dia tak puas. Kalau boleh sederhana. Sederhana macam sebab sekarang ni orang busy kan. Cuba kita tengok TikTok pun bagi seminit. Dia tahu. Maknanya kita punya cerita tu lebih kurang dalam, orang tak lama sangat. Dia baca lebih kurang 60 saat. Awak bacalah, baca awak punya. Sebab itu contoh-contoh yang saya bagi tu dia headline, bullet sikit, and then ada offer ataupun ada intriguing, and then dah ada call to action. So dia tidaklah panjang sangat, tapi janganlah pendek sangat. Dia sedang-sedang je. Sedang-sedang ni maknanya benda yang orang relax santai baca, minat, dia boleh baca lah. Dia tak ada kata, panjang, kejap lagi aku baca. Macam tu dah feel lah. Kalau dah jela-jela panjang. Macam kita juga lah. Kita pun ada baca scroll kan. Menarik. Kalau panjang, yes aku baca. Tapi kalau dah mula-mula pun dah lah panjang. Tapi tak menarik, memang tak baca lah. Okey. Soalan last soalan. Dah lebih ni 1 minit. Tak apa Kak FM. Saya memang ikut time. Ikut time. Maksudnya sekarang ni kita bawa minggu depan. Okey? Kita bawa minggu depan. Tu saya keluar dulu. Jawab soalan-soalan yang ada tu nanti boleh copy paste. Jadi saya serahkan kelas pada Cik Wan. Saya harap yang ada dalam ni dapat ilmu yang boleh digunakan. Saya doakan semua faham. Dan itu jelas yang saya boleh ni. Terima kasih FM. Saya out kita dulu. Jumpa minggu depan. Okey, alright. Saya out dulu semua. Assalamualaikum. Salam. Okey, alright. Bye. Okay, thank you semua kerana join malam ni. Dan Wan harap anda dapat sesuatu malam ni. Mukadimah tentang emosi. Dan seperti mana Wan bagi tahu, FAM ni macam dia bagi tahu tadi lah, dia memang dah jaga banyak company. Dan dia kongsi kepada kita malam ni pun santai buat kita faham.
tak ikut pada law yang masa Wan masuk kelas copywriting dulu, yang buat Wan memang teknikal, memang ngatuk langsung. Okey. Jadi malam ni dengan izin Allah, Wan tak tahulah sebab semua senyap kan. Wan tak tahu anda dapat macam mana, tapi bagi Wan cakap tu terang untuk Wan buat live, untuk kongsikan, macam contohlah tentang dia cakap pasal emosi. Macam contohlah kita jual air freshener, kita boleh cari dekat Google apa fungsi sakura, apa fungsi honeydew. Kita cari sebab kita tahu orang membeli disebabkan nak fungsi tu. Emosi dia adalah nak fungsi tu. Kan? Mungkin sebelum ni kita tak nampak benda tu. Kita jual je. Orang suka honeydew, kita jual. Tapi kita nak dapatkan relate untuk tu, kita boleh. Dan paling penting malam ni yang kita boleh dapat, okey, kita fokus kepada satu orang yang kita nak fokus, dan kita fokus pada hati dengan kita akal macam FM cakap tadi lah. Dan Wan harap anda boleh tulis dan dapat daripada FM lah. Okey. Jadi macam Kak Dewi tanya tadi, soalan tadi, tolong Kak Dewi ambil bagi Kak Wan balik. Wan nak suruh, Wan nak hantar kepada FM lah. Okey. Kak Dewi WhatsApp Kak Wan. Okey, Kak Dewi WhatsApp Kak Wan. Dan yang mana ada soalan, okey, yang mana yang ada soalan, make sure bagi kepada stokis. Kalau anda ejen, bagi kepada stokis. Okey, untuk kita aju kepada FM minggu depan lah. Macam itulah. Sejam-sejam, okey? Sebab dia pun ada komitmen. Kejap lagi ada kelas lain. Jadi tak boleh lama. Okey. Jadi sekarang ni kalau Kak ke ada nak tanya sesuatu kepada Wan? Ada? Syukur-syukurlah. Kak Dewi ada nak tanya? Tak ada. Okey. Tak ada Okey, Wan harap dengan kelas malam ni anda boleh start buat copywriting esok. Okey. Cuma tadi Wan nak tanya FM, tak sempat nak tanya. Macam mana kita tak nak buat sesuatu copywriting tu secara direka. Minggu depan Wan akan tanya soalan tu kepada FM. Sebab bila kita nak bercerita, mungkin kita reka benda tu. Tak eloklah. Kan? Yang pastinya daripada pengalaman kita sendirilah ataupun pengalaman daripada ejen kita. Kalau macam Wan akan pengalaman daripada Wan ataupun pengalaman daripada stokis dengan ejen. Okey. Dan yang mana yang selalu buat live, boleh guna apa yang FM cakap ni. Serius Wan cakap, kalau anda memang guna, insya-Allah anda boleh buat jualan. Macam rekrut ejen, okey, rekrut ejen, anda kena fikir hati kenapa orang jadi ejen. Fokus pada ejen. Dan FM nak olah lagi lah. Okey, sebab dia pakar. Dan Wan pun dah bayar dia. Kita dengar daripada FM. Jadi seminggu ni sebelum kita jumpa dengan FM lagi, tolong buat copywriting apa yang FM ajar ni supaya anda dapat result. Anda dapat result. Contoh, anda buat copywriting, orang reject, orang tak nak baca, ataupun ada ramai yang baca. Jadi kalau tak nak baca tu, anda boleh bagi soalan tu kepada FM nanti. Kenapa dia tak nak baca? Salah ke soal copywriting saya ni? Tapi kalau anda tak aman, macam contoh FM cakap tadi, niat, rukun dengan amal. Kalau malam ni anda dapat tapi anda tak amal, habislah. Masuk kelas harga macam mana pun. Okey? Alright. Jadi kalau anda tak ada soalan, okey, Wan pun tak nak ambil masa yang panjang dengan anda. Jadi Wan tutup majlis ni. Wan doakan anda boleh pandai buat copywriting, boleh buat jualan, anda boleh dapat klien baru, dan insya-Allah dengan izin Allah anda boleh dapat buat jualan dengan produk Yuka
InsyaAllah. Okey, jadi kita jumpa minggu depan dengan FM lagi dalam kelas copywriting. Dan kalau ada update daripada Wan, mungkin ada kelas-kelas lain, nanti Wan akan bagi tahulah. Kalau ada Zoom dengan tim-tim mana, insya-Allah nanti kita akan bagi tahu. Okey, alright. Jadi itu saja. Terima kasih sangat-sangat kepada anda join malam ni, dan recording ni Wan tak bagi. Wan cakap terang. Kalau nanti kalau Wan open pun Wan akan letak satu nilai. Okey. Kalau anda berani bagi, Wan akan bagi kepada anda. Okey, jadi itu saja. Terima kasih dan Assalamualaikum.